Assalamualaikum and hi guys. Today we, Group 4 from Family Management, will discuss about a rather interesting topic, which is the impact of using social media on family institutions. As we know, social media has sparked a phenomenon on the internet as it can help users to connect with each other. But the current issue is that there are some students who are very obsessed with this social media, and this is what we want to discuss about with our two great interviewees, which are, first is a great counseling teacher and a mother who is a full-time housewife, to answer some questions regarding this issue. So you guys have to stay tuned and watch this video until the end. Alright? Bagi saya, pada umur 15 tahun dan ke atas, yang bawah tu kurang sesuai lah. Kanak-kanak ataupun pelajar boleh bermain dengan telefon ataupun explore pada media sosial ini pada tak kira umur. Di awal mengenal abjad, mereka juga boleh explore dalam media sosial, umpamanya dalam komputer, telefon dan sebagainya. Sebab platform media sosial ni memang terbuka, ya. Positif dan negatifnya adalah terletak pada diri sendiri. Sebagai seorang ibu bapa dan juga sebagai seorang guru, saya menyokong penuh penggunaan media sosial. Tetapi yang paling penting di sini ialah peranan ibu bapa dalam menangani masalah penggunaan bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan media sosial tersebut. Pemantauan ibu bapa adalah wajib. Seumur 2 tahun, 1 tahun apabila mereka mengenal huruf penggunaan media sosial, kita bagi kepada mereka supaya mereka dapat mempelajari tentang media sosial tersebut. Mereka adalah dalam zaman Y. Mereka perlu benda itu. Bukannya pada zaman orang-orang dahulu, sebelum ini mereka tidak ada penggunaan komputer dan sebagainya, mereka akan tertinggal. Kalau mereka tidak menggunakan komputer, kalau tidak menggunakan telefon, mereka akan ketinggalan. Bagi saya, untuk pelajar ya, tapi untuk kanak-kanak kurang sesuai. Ya, memang kanak-kanak ataupun pelajar perlu untuk media sosial ini, ya, terutamanya penggunaan telefon, penggunaan komputer dan sebagainya. Penggunaan ini terbatas untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mencari berkaitan dengan isu-isu semasa ataupun lebih kepada pengetahuan am, untuk melihat tentang isu-isu global, ya. Sekiranya pelajar ataupun kanak-kanak tidak menggunakan isu-isu media sosial ini, mereka akan jauh tertinggal, ya. Seperti yang kita sedia maklum, yang terdapat di negara pelajar-pelajar yang berada di pedalaman, ya, kerana mereka tidak tahu dunia luar. Jadi bagi saya, penggunaan media sosial ini memang perlu sangat-sangat kepada pelajar dan kanak-kanak, umpamanya untuk mereka mengharungi dunia mereka, iaitu di zaman Z sekarang ini. Setiap media sosial ni dia ada pro and kontra dia lah. So dia kena tahu apa penggunaan, kenapa penting ya. Contoh yang paling mudah WhatsApp lah kan. Sebab rata-ratanya WhatsApp ni macam seolah-olah dah menjadi keperluan, bukannya kehendak. Sebab dia boleh menghubungkan kita dengan melalui parents, dengan dia punya pendidik ataupun dengan siapa sahajalah. Sebenarnya isu berkaitan dengan media sosial ini, penggunaan mereka haruslah terhad kepada mencari ilmu pengetahuan, mencari pengetahuan am, mencari isu-isu global dan sebagainya. Berkaitan dengan komunikasi sesama rakan dan sebagainya, perlu dibatasi dengan oleh ibu bapa supaya mereka tidak terdedah dengan maklumat-maklumat yang tidak elok, yang negatif. Umpamanya pernah berlaku kepada pelajar di mana beliau telah menghantar video berkaitan dengan dirinya yang tidak elok kepada rakan media sosialnya, dan rakan media sosial itu telah mengungkut beliau, ya, untuk mendapatkan umpamanya wang ringgit dan sebagainya, dan akibatnya pelajar tersebut menjadi stres dan cuba untuk membunuh diri. Jadi perkara itu perlu dielak, agar pelajar dan kanak-kanak boleh menggunakan media sosial dengan baik. Peranan ibu bapa memang teramat penting di situ. Jika tidak dapat dikawal, boleh berlakulah
sama ada mungkin kesan ni terhadap pada ibu bapa tu sendiri ataupun kepada kanak-kanak tersebut, terutamanya pelajar lah. Mungkin boleh berlakunya scammer, penyalahgunaan, mungkin penggunaan pornografi dan sebagainya lah. Kesan sekiranya tidak dikawal penggunaan media sosial ini boleh mendatangkan kesan yang tidak sihat, terutama kepada mental pelajar tersebut, dan juga dia menjadikan seseorang itu tidak berakhlak sekiranya tidak dikawal dengan sebaiknya. Kalau penggunaannya ke arah positif, maka ianya mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tetapi kalau penggunaannya tidak dikawal dan adab-adabnya tidak diterapkan, maka dia boleh merosakkan pemikiran mental pelajar tersebut. Itu saja, terima kasih. Okey, daripada perspektif ibu, jika berhadapan dengan anak-anak yang menggunakan media sosial tanpa kawalan, apakah tindakan yang sewajar yang dilakukan oleh ibu untuk mengawal perilaku si anak? Okay, actually tindakan ibu bapa ataupun sebagai ibu, apa yang saya boleh buat untuk anak saya dalam mengawal daripada penggunaan telefon. Satu, kita ibu bapa mesti tahu password anak-anak. Dia tak adalah istilah privasi hak peribadian anak. Kenapa? Sebab anak-anak tu masih bersekolah. Semua ibu bapa yang sediakan telefon ke prepaid ke, semua ibu yang sediakan. So tak ada masalah peribadi ke, mencabul hak privasi dia pun tak ada. So sebagai ibu, kita kena tahu satu, password ibu bapa, password handphone anak-anak tu. And then kita juga kena selalu check lah. Macam saya selalu check dia punya WhatsApp ke, dia punya history Google, apa yang dia mencari dalam telefonnya. Dan juga saya limitkan hak penggunaan telefon. Memang betul anak-anak sekarang ni susah untuk dikawal lah, kerana dia suka bermain game, guna phone, tengok TikTok, Instagram dan so, tapi kena ada waktu. So actually kalau waktu sekolah saya akan limitkan paling lambat pun pukul 10, 10.30 dah stop dah untuk main lah. Itu pun selepas dia menyiapkan semua kerja sekolah dia. Okay, actually kalau kita nak limit pun tak nak bagi langsung waktu persekolahan adalah sukar. Kenapa? Sebab sekarang ni macam nak tengok jadual ke kerja sekolah, semua pun sekolah bagi melalui handphone ataupun grup WhatsApp sekolah. Okay, cuma ibu bapa kena ambil peranan yang penting dan melihat apa yang anak-anak guna pakai dalam handphone mereka dan tetapkan masa yang tertentu untuk mereka bermain dengan handphone mereka sendiri. Jadi, kita tidak boleh meletakkan 100% kesahan kepada murid-murid ataupun anak. Seperti yang dibincangkan oleh cikgu, terdapat pelbagai punca tindakan dan saranan yang khususnya memainkan peranan penting ibu bapa untuk melakukannya. Jadi, bagaimanakah cara yang terbaik ataupun bijak untuk anak-anak ini menggunakan social media tanpa tersalah langkah? Penggunaan telefon, kita actually ibu bapa kena bijak untuk monitor penggunaan anak. Sebenarnya telefon ni dia bukannya 100% tidak bagus. Ada juga kebaikannya. So actually dengan phone kan anak boleh belajar cara untuk belajar bahasa, kan ada juga game yang boleh mendekatkan hubungan antara ibu bapa sebenarnya. So actually macam permainan yang memerlukan dua orang ke, so ibu bapa boleh meluangkan masa untuk bersama dengan anak untuk bermain aplikasi game dalam telefon tersebut. So actually ibu bapa juga yang bijak, dia akan monitor penggunaan telefon anak-anak tu dengan kita boleh install satu apps yang mana ibu bapa boleh monitor anak tu tengok apa, main game apa. So di situ ibu bapa dapat mengawal penggunaan telefon untuk anak-anak tersebut lah. Bolehkah Puan mengongsikan sedikit kesimpulan apa yang boleh dirumuskan daripada impak penggunaan media sosial ini dalam kalangan anak-anak ataupun pelajar? Apa yang saya dapat lihat sebagai ibu bapa, saya merasa terbuka di mana jika anak-anak saya mempunyai akaun media sosial, contohnya macam FB ke Instagram ke, di mana mereka dapat share momen-momen bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, dan juga dapat merakam detik-detik yang mereka merasa bahagia masuk dalam Instagram. So di mana ibu bapa juga secara tak langsung dapat melihat apa aktiviti anak tersebut dan juga dapat mengetahui kawan-kawan mereka. So sebagai ibu, saya tidak keberatan jika anak saya mempunyai akaun media sosial di mana mereka akan merasa selari dengan kawan-kawan, kerana sekarang ni kita sebagai ibu tidak dapat menghalang teknologi ataupun media sosial, pengaruh media sosial terhadap anak. So, di mana kita sebagai ibu hanya boleh monitor dan mengambil langkah bijak untuk mengawasi
anak-anak kita sendiri. To conclude this video, social media has both positive and negative impact on the family institution. While it facilitates communication and connection, it can also lead to the issues like reduced face-to-face interaction, privacy concern, and potential conflicts. Striking a balance is crucial for maintaining healthy family relationship in the digital age. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, and share to others. And see you guys next time.